Merah ni. Merah ni. Dia mesti perlu ada zat. Dia tidak boleh berjalan sendiri. Merah tu lain, kotak ni lain. Sebab ada kotak ni yang bukan merah. Ada kotak yang hitam dan ada merah yang bukan kotak. Ada cabai yang pedas, ada cabai yang tak pedas. Tak pedas cabai, nama pun cabai mesti pedas. Tak pedas ni tahap dia punya kuantiti pedas tu banyak tak banyak. Cabai Camry Highland merah hijau, merah sungguh tapi tak pedas. Sebab apa? Pedas lain, cabai lain. Kalau cabai itulah pedas, pedas itulah cabai, maka setiap cabai mesti pedas. Cabai hak biasa kita duk makan tu, itu pedas sangat pun tidak, dan tak pedas pun tidak. Cabai Melaka pedas. Cabai pedas, cabai di Brazil kecil ya. Cabai Melaka tu bahagi 3. Itu cabai tu kalau makan berasap telinga. Pedas. Tapi dia kecil kan. Tapi cabai Camry Highland dia besar tapi tak pedas. Jadi qiyam binafsi, inilah al-qayyum yang kita duk baca dalam Quran. Kita duk baca pas sembahyang, Allahu la ilaha huwal hayyul qayyum. Al-qayyum tu benar, yang amat berdiri sendiri. Apa yang berdiri sendiri? Yang tak bergantung dengan yang lain. Nak ada dia tak terikat dan dia bebas dan lepas daripada yang lain. Tidak ada siapa cipta dia. Pedas dicabai. Pedas tu nak ada dia kena ada cabai. Dan dia kena jadi dan dia mesti ada dicabai. Cabai pula nak ada dia tak perlu ada yang lain, tapi dia kena jadi dan dia mesti ambil ruang. Faham? Kita nak bahas cabai dengan pedas ni. Pedas dengan cabai kalau bergaduh seri. Bergaduh macam mana? Cabai kita, wahai pedas, kamu nak ada, kena ada aku. Betul. Pedas mana boleh duduk dekat lain. Dia tidak boleh berjalan sendiri pedas. Sebab tu kita nak pergi kedai, nak beli pedas tak boleh. Boleh pergi kedai nak beli pedas. Saya tak mau beli cabai, nak beli pedas. Boleh? Mana boleh? Pedas mesti duduk di cabai. Bila cabai bergaduh dengan pedas, cabai kata, "Hei pedas, kamu nak ada kamu, kena ada aku." Cabai kata, pedas kata pula, "Hei pedas, cabai, kamu nak ada kena jadi." Oh, kamu pun kena jadi. Okey. Tapi kamu nak ada kamu, kena ada ruang. Aku tak ambil ruang, yang ambil ruang kamu. Tak ambil ruang. Ambil kadar lapang. Ni macam merah ni, kotak ni. Yang ambil ruang ni, kotak kan merah. Yang ambil ruang ni, kotak kan merah. Yang ambil ruang. Kotak. Merah ikut ya. Dengan jalan tabaiyah, ikut turut. Kalau kotak ni bergaduh macam tu lah. Aku tak ambil ruang, kamu ambil ruang. Tu kamu ambil ruang. Aku tak ambil ruang, yang ambil kamu. Aku hinggap kamu. Aku tumpang kamu yang ambil. Menang pula dekat merah. Sebab tu arak dia tak boleh ada sendiri. Sebab tu bila kita lihat, kita nampak putih lalu, kita takut tak? Waktu malam kita nampak putih lalu, kita takut tak? Takut, tak sambung lah, takut. Putih saja, bukan tu imam, putih. Putih saja, kita takut. Apatah kita nampak hitam lalu. Kita bukan takut kat putih dan bukan takut kat hitam. Kita takut di sebalik putih dan hitam. Sebab apa? Putih dia tidak akan berjalan dengan sendiri, melainkan ada lembaga di sebalik dia. Mana? Yang putih. Hitam tak boleh berjalan dengan sendiri, melainkan ada yang hitam. Yang hitam tu kita takut. Kalau takut dekat putih, tu imam pakai baju putih. Kenapa tak takut? Kita pakai baju putih, nampak tisu, takut. Pelik tu, nampak dia. Tapi bila kita nampak putih lalu, tanpa tisu, tanpa baju, tanpa tu imam, kita takut. Sebab apa? Putih tak boleh lalu, melainkan ada lembaga di sebalik dia. Itulah yang putih. Faham? Kita pun faham. Jadi putih, sifat ni, dia tidak boleh bawa sendiri. Manis, kita tak boleh beli manis. Saya nak beli manis, gula tu berat, nak beli manis saja. Saya nak beli masin saja, nak beli pedas saja, tak boleh. Dia mesti nak beli pedas, kena beli cabai. Nak beli manis, kena beli gula. Nak beli masin, kena beli garam.
Lepas tu Allah dia bukan jenis pedas, manis, masin. Dia bukan jenis macam tu. Tapi tu Tuhan macam cabai. Ada qiyam nafsi. Ada dia tak kena jadi. Cabai kena jadi. Garam kena jadi. Gula kena jadi. Faham? Itu. Itu makna Al-Qayyum. Kita duk baca lama dah Al-Qayyum. Al-Qayyum dia tak faham makna Qayyum. Kalau hari ni baru faham. Kalau umur 60 tahun, 60 tahun tak pernah faham. Hari ni baru faham. Kena sujud syukur. Tapi kita tak pasal satu bernilai. Padahal kita tak pernah faham. Tuan-tuan mungkin faham. Kalau dia umur 70 tahun, dia pada dia kecil dulu duduk semayang, hari ni baru tahu mana Al-Qayyum. Surah apa dah? Ayat kursi. Duk baca ayat kursi lama dah Al-Qayyum, Al-Qayyum. Kalau hari ni baru faham, kena sujud syukur lah. Kalau ikutnya kena sujud syukur lah. Sebab apa? Baru dapat. Baru tahu, lama dah duk jahil 70 tahun duk jahil, hari ni baru dapat. Tapi kita ni Al-Qayyum macam tu. Kita tak nak pasal bernilai. Sedangkan 70 tahun hari ni kamu faham. Al-Qayyum ni yang maknanya tak numpang yang lain dan tak kena cipta. Itu makna qiyam bi nafsi. Itu maksud qiyam bi nafsi. Taklif hurafannya ya. Dia bagi kita boleh berdikari ni kita lebih faham kepada makhluk. Dan berdikari, kita bisa berdikari ni tak nak bergantung pada yang lain, boleh juga. Tapi tak, kita nak kata Tuhan berdikari tak apa nak syok. Tapi kalimah tu boleh berdikari ya. Tapi saya suka terima, doa terima Tuhan ni lepas dan bebas. Berdikari betul juga, tapi dah kalimah tu diguna untuk lain. Tapi memang berdikari lah. Berdikari tak bergantung pada yang lain. Kita bisa berdikari lebih kepada manusia yang tak bergantung pada yang lain. Tuhan nak kita berdikari kurang seronok. Tapi boleh. Tuhan ni lepas. Terima Tuhan ni lepas. Apa lepas? Bebas, tak bergantung mana-mana. Kita ni tak boleh lepas. Mana? Kotak ni dia tak lepas. Kenapa? Dia kena jadi. Dan dia kena ada ruang untuk dia duduk. Dia benda pun mesti kena ada ruang. Tak ada ruang mana boleh dia duduk. Kalau angin ni kalau keras, macam mana nak tusuk, nak bergerak tak boleh. Dia mesti ada ruang. Ni, angin penuh. Bam. Angin duduk keliling dah. Itu ruang. Kemudian merah ni dia tak lepas dan bebas. Kenapa? Dia perlu ada kotak. Dia perlu ada zat untuk dia duduk. Kemudian dia kena cipta. Ni, kotak dia kena cipta dan kena ambil ruang. Merah dia kena cipta dan dia kena tumpang zat kotak. Allah dia tak kena cipta, dia bukan kotak, dan dia tak menumpang, dia bukan merah. Allah dia bukan macam cabai kena cipta, dan dia bukan pedah kena menumpang. Sebab tu qiyam bi nafsi apa makna? La yahtaju ila mahallin wala mukhassis. Allah tak perlu kepada siapa menjadi dan tak perlu pada tempat dan siapa pun yang mencipta dia. Itu. Dia tak boleh hurai banyak ni, takut tak habis. Nanti ada masalah yang kita sambung. Adakah setiap cabai itu pedas dan setiap pedas itu cabai? Setiap pedas tak semesti cabai. Ada pedas yang bukan cabai, ada cabai yang bukan pedas. Cabai yang tak pedas, cabai kemudian halal. Cabai plastik. Cabai mainan. Dan tak semestinya pedas tu cabai. Mana? Pedas lada. Pedas halia. Pedas cekelahek. Pedas tak cekelahek? Pedas. Hak hitam tu, hak lama itu. Pedas lada. Dia macam tu. Asalnya begitulah. Tapi bila cabai mesti pedas. Disebut gula mesti manis. Gula pun manis dia tak sama. Ada gula ni manisnya kuat, ada gula manisnya tak kuat. Tapi sebut gula mesti manis.
Tapi kan nak kira asal gula lain, manis lain. Bila jirim ni macam ni, bila manis duduk nama dia gula. Kalau jirim macam ni, bila masin duduk nama dia garam. Bila benda ni macam ni, bila masam duduk nama dia masam. Tapi dia lain-lain jirim. Bila manis duduk nama dia gula. Bila masin duduk nama dia garam. Tapi sebenarnya dua-dua tu berbeza. Itu. Habis. Dan wahdaniyah. Habis. Mustahil Allah Ta'ala itu tiada berdiri dengan sendiri, itu hanya wajib berdiri dengan sendiri selama-lamanya. Dan adapun tanda berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri itu sekalian makhluk ini. Semua dia buh sekalian makhluk ini panggil dalil ijmal. Dalil tafsili, masing-masing sifat, masing-masing dalil. Ni kitab mudah dia panggil. Dan wahdaniyah, artinya wahdaniyah asa pada zatnya Allah, dan asa pada sifatnya, dan asa pada af'alnya, perbuatan Allah. Zat Allah itu asa. Dia panggil asa lebih baik daripada satu. Sebab satu dia ada kosong. Kosong, 1, 2, 3. 1, 1, 0, 1, 2, 3. Kalau Arab, sepur, wahid, isnen, salasa. Asa dia tak ada. Esa. Cuma orang Kelantan dia kira juga sa, 2, 3. Tapi sebenarnya asa tu, asa tu, dia tak ada 2, 3. Kita faham esa, kita faham satu. Tapi sebenarnya dia bukan gandingan daripada bilangan yang lain. Dia tak termasuk dalam jumlah adat. Kalau satu, dia ada kosong dan dia ada 2. Yang kapit dia. Kalau esa dia tak ada kosong dan 2 dikapit dengan dia. Kalau 0, 1 dia ada 0, wahid dia ada 0. Arab panggil 0. 1 dia ada kosong. Esa tak ada. Orang tak bilang kosong, esa, 1, 2, 3. Tak ada juga esa. Sebab tu diguna dengan esa. Asa, esa. Ya. Tunggal pun comel boleh juga. Tunggal, Tuhan tunggal boleh. Tunggal pun boleh. Tuhan tunggal. Tapi nak sebut satu pun boleh. Tapi kita kena fahamlah. Tuhan satu boleh. Tapi kita nak cakap bagi kena elok-elok. Tuhan tu esa dan tunggal. Tunggal betul. Tunggal faham satu, dan orang tak bilang kosong, tunggal, 2, 3. Tunggal pun boleh. Maka kuasa Allah Ta'ala asa pada zat dan asa pada sifat. Apa asa pada sifat? Sifat Tuhan serba sejenis. Dia tak banyak jenis. Bukan asa pada sifat. Sifat Tuhan satu. Hak tu kata mengaji 20. Tak. Sifat Tuhan serba satu. Kudrat satu, iradat satu, sama satu. Adapun kita, ialah walaupun kita melihat dengan pelihat, tapi pelihat kita dua biji mata, dan kena ada cahaya, kena ada dekat, kena ada dia mesti kena dekat, dan mesti tidak ada dinding, dan mesti ada cahaya. Itu melihat kita, dan mesti ada 2 biji mata. 2 biji mata tu pula, dalam mata tu macam-macam. Klorona apa macam-macam, saya pun tak tahu. Nak kena ada tu baru boleh lihat. Allah Ta'ala tak dengan satu sifat bahasa. Sifat bahasa dia pelihat. Bila kita terjemah melihat, mendengar, melihat ni bukan satu, banyak. Dia kena terjemah pendengar, pelihat. Ini nanti dia akan sebut sifat ma'ani dan salbah, dia akan cerita. Saya tak boleh cerita banyak, takut tak sempat. Baru kena dengan konsep wahdaniyat. Wahdaniyat ni sifat Tuhan satu. Apa satu? Kudrat dia satu, iradat dia satu, sama satu. Bila kita terjemah mendengar satu, kita bataskan mendengar Allah. Allah dengar segala-gala yang ada. Dia dengar segala yang ada. Bila kita kata mendengar Tuhan satu, kita membataskan. Yang satu tu pendengar. Yang mendengar tu banyak, pendengar tu satu. Faham? Atau kitab Baqaratul Amani, dia terjemah pendengar, pelihat, berkuasa. Ni kita terjemah melihat. Melihat Tuhan satu. Kita telah menghinakan Tuhan. Kita kata apa? Tuhan melihat satu je. Mendengar satu je. Dia mendengar, melihat banyak. Tapi dengan satu sifat, pelihat dan pendengar. Faham? Itu nanti. Dan perbuatan Tuhan satu.
Perbuatan yang mana ma hasala bil masdar. Apa mana? Perbuatan makna hak Tuhan bagi jadi itu semua daripada Allah SWT, bukan daripada yang lain. Semua daripada Allah, tidak daripada yang lain. Kita ni perbuatan Allah ni dia panggil. Perbuatan ni mana ma hasala bil masdar. Kalau perbuatan masdari membuat. Kalau dengan masdari membuat. Kalau mana ma hasala bil masdar perbuatan dia panggil. Apa makna esa pada perbuatan? Af'an, maknanya tidak sampai menjadi melainkan Allah. Lawannya, lawan wahdaniyah, berbilang-bilang pada zatnya dan pada sifatnya dan pada perbuatannya. Mustahil berbilang itu, hanya wajib asa selama-lamanya. Adapun tanda esa Allah Ta'ala itu sekalian makhluk ini. Itu pun esa pun macam tu juga perbahasan dia. Esa pada zat, apa makna? Zat Allah bukan terjadi daripada sesuatu atom, molekul ataupun zarrah. Ni hebat Allah Ta'ala ni. Kita ni terjadi daripada gabungan daging, tulang, darah, orat dan sebagainya. Allah Ta'ala tak satu tulang pun tidak. Macam beras. Satu beras kita nampak satu, tapi bila kita tumbuk, berapa atom dan zarrah yang bergabung jadi sebiji beras. Allah Ta'ala ni dia bukan gabungan macam beras. Kita ni gabungan daging ni. Ni kalau tubuh saya ni kalau dikeringkan kemudian di mesin, serabuk dia macam tu, berjuta-juta, trilion, lebih pada trilion. Saya bukan satu. Saya berbilang pada zat diri kam mutasil. Dan saya bukan satu sebab tuan-tuan sama dengan saya. Kalau dipandang daripada dalaman saya ni bukan satu. Sebab apa? Saya banyak ada daging, anggota dan tangan dan sebagainya. Saya ni banyak. Saya boleh dibelah, dipotong dan dibahagikan kepada banyak. Dan kalau dilihat pada luar, tuan-tuan dengan saya ni sama dengan saya. Begitu sifat. Sifat saya ni banyak. Sifat ni banyak. Saya nak lihat ni kena 2 biji mata, dia kena ada cerah dan kena macam-macam bantuan dalam 2 biji mata ni. Allah Ta'ala tak banyak. Satu tu ya. Dan sifat saya banyak. Kemudian pula tuan-tuan sama dengan saya pada pihak bersifat. Tuan-tuan ni kamu pasti saya. Tuan-tuan kalau ada ilmu sama dengan saya. Allah tidak siapa yang sama dengan sifat dia, dan sifat dia tak banyak, dan tidak siapa yang sama dengan sifat dia. Sama pada nama dia, tidak pada musamma, pada diri tidak sama. Itu dia panggil nafi kam mutasi pada zat, nafi kam mumpasi pada zat, nafi kam mutasi pada sifat, nafi kam mumpasi pada sifat, dan nafi kam mumpasi pada af'al. Itu pun panjang perbahasan dia, saya tak boleh nak cerita. Saya tak boleh nak cerita. Habis. Dan kudrat artinya kuasa. Kuasa ni terjemah daripada kudrat berkuasa. Tapi orang dulu dia terjemah kuasa. Kuasa bukan macam mana kita faham. Kuasa tu sifat bagi dia orang. Tapi cuma tak ada orang dulu terjemah dengan berkuasa, mereka terjemah dengan kuasa. Artinya kuasa, kalau terjemahan yang lebih tepat, berkuasa. Apa berkuasa? Maka kuasa Allah Ta'ala itu tiada dengan orang. Bukan kuasa dengan orang. Berkuasa tu bukan dengan tiada dengan orang. Mana orang? Orang dawai. Dan tiada dengan tulang besi. Itu Piramli pandai. Orang dawai, tulang besi. Tu kuat dia. Allah kuat dia bukan dengan orang dawai, tulang besi. Tu Perkuasa ni dia panggil rank, ataupun dia panggil kederat. Kami panggil riang. Belah Penang panggil riang. Riang ni kuat. Belah Kelantan panggil rank. Belah tempat lain panggil kederat.
Kami kadang panggil kederat lah. Kederat. Oh, tak ada kederat. Kederat hang banyak. Kuat kederat hang tu kederat. Riang kederat. Kalau Tuhan berkuasa. Kita pun berkuasa juga tapi kita panggil reng. Reng ni daya kekuatan. Bila tak ada reng tak rok. Rok tu lain, reng tu lain. Bila tak ada berkuasa, tak berkuasa. Berkuasa tu rok. Reng tu berkuasa. Kenapa tak rok? Tak ada reng. Kenapa tak? Kenapa tak rok? Tak reng. Reng rok, rok reng. Tu nampak bahasa Melayu. Bahasa Melayu dia bukan cakap saja. Tinggi tu. Oh, tak ada reng. Tak rok. Tak ada. Reng tak ada. Tak rok sebab tak reng. Tak ada reng, tak rok. Dia panggil kederat. Kederat tu kudrat. Kederat. Dia panggil. Rosak habis bahasa orang Melayu. Jadi perkuasa Allah tiada dengan orat, yang ni orat dawai, dan tiada dengan tulang, ni tulang besi. Saya tulis macam tu. Dan tiada dengan alat. Lawannya lawan perkuasa lemah, mustahil ia Allah lemah, hanya wajib kuasa selama-lamanya. Adapun tanda kuasa Allah Taala itu sekalian makhluk ini. Okey, nanti saya gulung. Dan iradat artinya berkehendak, bukan berkehendak, berkehendak Allah SWT. Tapi orang dulu dia terima berkehendak tapi dia faham. Kita terima berkehendak tak faham. Orang dulu dengar, maknanya pendengar. Kita tu mendengar macam mana kita faham. Tu. Artinya berkehendak. Yang ni berkehendak. Kita duk bahas ni sifat, bukan duk bahas kerja sifat, bukan duk bahas tentang Tuhan buat. Kalau berkuasa, ni memang Tuhan berkuasa. Nak bahas ni sifat mana? Berkuasa. Yang dengan berkuasa Tuhan berkuasa. Wa bi qudratin yaqdiru. Wa bi sam'in yasma'u. Wa bi basarin yubsiru. Wa bi iradatin yuridu. Wa bi qudratin yaqdiru. Beza tu. Wa bi qudratin dengan kudrat, yaqdiru dia kuasa. Bila kalau dengan kuasa dia berkuasa, pelik. Dengan berkuasa dia berkuasa. Allah sami'a sam'ahu bi sam'i. Basarahu bi basarih. Absara basarahu bi basarihi. Ataupun yubsiru basarahu bi basarihi. Yasma'u sam'ahu bi sam'ihi. Kalau terjemah dengan madi, tengok kitab dia tulis apa dah? Sami'a sam'ahu bi sam'ihi. Sin min ain, sin min ain, sin min ain. Terjemah lain-lain. Tutup pada ni dia orang hebat, dia ahli bahasa. Ni macam dan kita Arab ada. Kita Arab tak kuasai payah. Sami'a sam'ahu bisam'i. Nak terjemah macam mana? Nak tulis macam mana dan nak terjemah macam mana? Ni. Memang dalam kita Arab ada. Sami'a sam'ahu bisam'i. Kalau kita cuma mendengar, ya Allah, dengarnya dengan dengarnya. Sami'a yubsiru basaruhu bi basarihi. Yang kita nak baca macam mana? Kalau yubsiru, kenapa itu dia tak yubsiru? Kenapa yubsiru? Tak tanya lagi. Sebab tu kita apa dia kena faham, dia kena mahir rumah. Mahir rumah untuk boleh cakap Arab. Dia tak faham selok-belok, bayan, batik, ma'ani, mana kita pakar. Kita mahir syariah saja. Balik nak kritik ulama. Ngaji syariah, ngaji syariah saja. Ngaji usul saja. Balik nak kritik lawpekah. Ngaji syariah, balik nak kritik ulama usul. Kita balik kritik tu, bukan kritik ulama usul. Kritik semua bidang, semua kritik ada semua bidang. Itu semua. Lain berarti gurau. Semua jenis semua ilmu di kena bayar. Kami bagi di pondok, ilmu wanita. Tunggu nak pergi bayar. Mari. Nak bagi badan. Mari, mantik. Mari semua. Itu tu.
tidak untuk guru atau untuk guru. Ni. Sami'a. Nak ubah bayarlah. Sami'a. Sami'amu disami. Pening-pening erok. Boleh baca lah. Nak terjemah pula. Sami'a mendengar ia akan dengarnya dengan dengarnya. Apa faham? Dia mendengar dengarnya dengan dengarnya. Mendengar dia Allah akan pendengarnya dengan sifat pendengarnya. Allah melihat akan sifat basarnya dengan sifat basarnya. Ini Allah melihat akan melihatnya dengan sifat pelihatnya dengan pelihat. Dan itu nanti yang kita Arab disebut begitu. Kita terjemah macam lain, kita faham macam lain. Dia kena alim bahasa. Alim bahasa ni dia reti selok bahasa. Bukan boleh cakap Arab. Abu Jahal pandai cakap Arab. Abu Lahab pandai. Tu Arab hak jahat-jahat kat Mekah tu berlambak boleh cakap Arab. Nama pun tu Arab. Ni kita tak. Bahasa boleh cakap Arab, frah cakap Arab. Kemah. Nak bujah tu. Tok guru tak boleh cakap Arab. Dia bercakap Arab. Oh, nak abang kata dia kemah. Oi, boleh cakap Arab. Abu Jahal pandai perhang. Abu Jahal tak pasih lagi. Unta pun faham Arab. Unta faham Arab. Tuan dia cakap Arab dengan dia. Ta'al. Dia pun main. Ta'al. Takkan Arab panggil. Main. Ta'al. Ya wahsh anjuan. Dia faham. Dia lari pergi. Tu. Tapi dia tak cakap lah. Kita. Tak tahu mana apa. Kalau faham pun. Jadi sama dengan unta. Bahkan teruk pada unta. Kalau nak kira reti Arab lah. Arab tak ada hebat apa. Cuma dia hebat dia bahasa syurga. Bahasa syurga kita tak nanti cakap Arab, tak nanti belajar Arab masuk kubur. Iman hang kuat boleh cakap Arab dululah. Taknya takkan nak kena kursus pula. Nak mati kena kursus bahasa Arab. Sebab apa? Malaikat nanti yang bahasa Arab. Tak boleh cakap Arab boleh masuk syurga. Melayu pakai tak masuk syurga. Tak ada kursus mati. Kursus bahasa Arab untuk mati. Baik. Dan iradat artinya berkehendak. Ini berkehendak. Maknanya menjadikan suatu daripada alam ini dengan ikhtiarnya. Apa berkehendak? Dengan maunya, kemahuannya. Tuhan ni dengan kemahuannya, dengan pilihannya, dengan ikhtiarnya. Tuhan ni dia buat satu setelah dia tentu dan mau. Bila dia mau dan dia tentu, dia buat. Tu. Kalau dia tak tentu, dia tak mau, tak akan terjadi sesuatu itu. Dia tak mau bagi jadi dan dia tak tentu pun bagi jadi, tiba-tiba terjadi. Makna apa? Tuhan nyanyok dan tersasar. Ataupun sesuatu itu terjadi bukan dengan ketentuan Allah. Itu tak boleh. Tu. Tapi ada yang dia mau. Ada yang dia mau. Dia cerita mau ni dengan redha itu cerita lain lah. Tapi Tuhan ni dia buat satu mesti dia tentu dan dia mau. Tapi kalau perbahasan redha tak semesti hak dia mau tu dia redha, itu cerita lain. Tu bab lain pula. Mu'tazilah bila dia mau mesti dia redha. Kita dah ada benda yang dia mau dia tentu tapi dia tak redha. Macam kafirnya Abu Lahab. Dia tentu tapi dia tak redha. Dan dia tak mau. Itu mau makna lain pula situ. Tu mau ni kena reti kat makna mau ni. Ni ada baru-baru ni duk bahas tentang usia ikhtiar tu. Kena reti dulu. Iradat sifatiah, iradat syar'iyah. Iradat syar'iyah tu yuridullah bikumul yusra wala yuri bikumul usra. Situ bukan makna tentu. Itu maknanya Tuhan tak mau. Bukan tak menghendaki, Tuhan tak mau. Tuhan mau tak kita ni jahat? Tuhan tak mau. Tapi Tuhan tentu tak tentu. Lain tu, beza. Yuridullah bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Tu iradat mana lain? Iradat tu iradat syar'iyah. Kalau iradat sifat, maknanya tentu. Tuhan tentu belaka.
Tapi Tuhan tak mau kita buat jahat. Tuhan nak kita buat jahat, Tuhan tak nak. Tapi tentu tak tentu. Jadi iradat tu sama-sama arada yuridu, tapi lain-lain. Dia tengok makom. Orang sekarang ni dia banyak keliru dengan ayat-ayat macam ni. Allah dia buat macam tu. Dia ada ayat syariat, dia ada ayat hakikat. Kadang situasi hakikat kita ambil syariat, situasi syariat kita ambil hakikat. Kalau duk cerita dalam YouTube, itu situasi syariat. Jangan bawa hakikat dalam YouTube. Hak YouTube tu tengok tu semua. Bukan pok-pok, bukan semua pok-pok soleh-soleh. Bukan pok-pok soleh, bukan semua pok soleh. Dia ada situasi. Nama Tuhan pun macam tu. Nama Tuhan ni dia ada nama dia, sifat jamal, dia ada sifat jalal. Apa jamal? Dengar tu bunyi seronok aja. Penuh dengan rajab. Dia ada satu sifat jalal, sifat kebesaran. Sifat tu kalau kita dengar takut. Dia mesti seiring. Apa dia sifat jamal? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Wadud. Satu nama tu lemah lembut, Tuhan Maha Pengasih Penyayang, yang pengampun. Sifat jalal, Al-Mutakabbir, Al-Jabbar, Al-Qahhar, Dzul Jalal wal Ikram. Tu kita dengar Allah takut. Qahhar yang amat keras. Tapi kita kena pandai. Kita kena pandai imbang dulu. Ni kita sekarang tak pandai imbang. Ikhtiar, usaha ikhtiar. Ikhtiar tu dalam iradat yuridu bikul usra wa likum yuridu tu bab lain. Fa'alul lima yurid tu yurid lain. Tu. Tiba-tiba kita kata Tuhan la yuridullah bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Tiba-tiba fa'alul lima yurid. Dia buat apa dia nak. Yurid tu lain, yurid tu lain. Macam mana nak faham Ustaz? Kena belajar lah. Saya nak cerita dalam ni, nak cerita semua. Fa'alul lima yurid. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tiba-tiba ayat ni yuridullah bikumul yusr wala yurid bikumul usr. Tuhan tak menghendaki, Tuhan nak kamu mudah, Tuhan tak nak kamu payah. Hak ni tak nak pula. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah mencipta apa kamu buat. Tiba-tiba zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Zahir kerosakan di muka bumi dengan sebab tangan kamu. Tiba-tiba ayat lain Tuhan kata dia yang buat. Ayat lain dia kata kita buat. Dia kena faham situasi. Sekarang orang sekarang dia belajar sikit, dia campur situasi. Dia campur habis. Sekarang ni sampai kita pun malas nak bertengkar. Sebab apa? Kita jadi macam kita berkelahi dengan budak-budak. Kita sebut dia tak faham. Dia tak faham. Dia mengaji sikit. Maaf nak sebut ni benda-benda ni. Ni petikai ulama. Bah Ibnu Arabi. Kamu siapa? Nak cerita Ibnu Arabi kamu siapa? Kamu mati ni orang kenal kamu kan dalam dunia ni, dan kamu mati orang nak ziarahkan kubur kamu. Siapa bahas cara budak-budak? Sama bahas cara ilmiah. Kalau kamu mati ni orang nak ziarah kubur kamu lah. Kamu sini orang tak kenal. Ibnu Arabi hari-hari penuh orang. Saya duduk syirah saya tak. Tanya tu imam. Tak ada penuh kosong. Tu imam buat. Tak penuh kosong Ibnu Arabi. Penuh orang. Masya-Allah duduk ziarah. Tanda-tanda kemuliaan memang ada di kubur dia. Orang nak bakar tak terbakar sama. Ibnu Arabi wali Allah. Tapi sekarang mengopi. Faham ngopi? Duk ngopi. Duk faham Ibnu Arabi. Allahu akbar. Kubur imat kita cerita kubur tak tadi duk ngopi pula ustaz tu duk cerita kubur. Tak nak beritahu kata kemuliaan Tuhan dah tunjuk. Yuzar, qabruhu yuzar. Sentiasa orang penuh. Ibnu Arabi. Kubur kita tak tahu duk mana. Pernah pergi? Masya Allah. Tak pernah kosong. Siapa tak kena Ibnu Arabi? Dan bagi saya tak payahlah. Tak payah kita ambil kalam ulama nak menghukum kufur. Kita tak hukum kufur, kita lebih selamat daripada menghukum kufur.
Kita tak hukum kufur sebab kita bersangka baik. Dan memang ulama menyangka baik dengan dia. Tapi kalau kita hukum kufur, kita menyangka buruk. Kalau dia tak kufur, apa jadi? Kita menghukumkan kufur, seorang tak kufur, kufur itu akan kembali kepada kita balik. Kalau dia wali Allah, dia tak kufur, dia bukan sesat, dia wali Allah. Siapa-siapa yang memusuh wali aku memusuhi dia. Allahu Akbar. Kalau kita menghukum Ibn Arabi dengan jalan tak elok, kita tak selamat, abadan tak selamat. Tapi baik kita tak mau menyokong, tawakuf, senang, diam. Dan kalau kita sokong, tak ada masalah. Kita bersangka baik dan kita ada dalil dan ribuan ulama yang menyokong. Tapi kamu kadang-kadang dengan seorang dua pendapat ulama saja, kamu telah mengheboh Ibn Arabi kafir. Dengan seorang dua ulama. Kalau nak cabar saya 100 ulama, saya nak datang 100 orang ulama. Kalau 1000 bagi masa kat saya 5 tahun, saya nak cari 1000 ulama. Cukup dengan keluar pendapat Habib Omar, Dr. Ali Jum'ah. Kita pakai ulama Kota Beri saja. Habib Omar pun mengakui kewalian. Dr. Ali Jum'ah mengakui kewalian Ibn Arabi. Dr. Ali Jum'ah kata apa? Kita tak layak nak bahas tentang dia. Dr. Ali Jum'ah, kita tak layak bahas tentang ada seorang wali Allah yang hebat. Kita tak lihat. Kita tak layak. Kita Masya Allah hebat. Duk mengopi. Allahu Akbar. Janganlah kita kena ingat. Jangan kita rasa kita hebat. Kita duduk di akhir zaman. Akhir zaman, zaman rosak, zaman fitnah. Bila kita ustaz duduk zaman fitnah, jangan rasa kita betul. Saya sini, saya takut duduk zaman fitnah. Dia akan rasa, syaitan akan campak, akan beri jawapan kepada dia apa yang kita serang. Dan dia akan sentiasa rasa dia betul. Dan dia guna psikologi. Dia main psikologi sampai semua pakat, oh betul, ini taktik sekarang. Itu bahaya. Paling baik kita diam. Tak ada pendiam. Kamu ke ulama, nak pendiam kamu ke ulama. Kami tak tanya apa pendapat kamu. Nak tanya ulama. Tanya ulama. Saya cabar, pergi tanya lah. Syekh bin Bayyah ke, Syekh Ali Jum'ah ke, mana-mana ulama-ulama yang ada, pergi tanya. Saya cabar. Kalau yang tak menyokong, wallahu a'lam, tak berani. Ibn Arabi dia duduk tempat lain. Itu ulama yang warak. Tapi majoriti semua sokong. Tak menyokong seorang dua je, ulama syariat. Ulama syariat. Kita ambil pendapat ulama syariat, kita hukum ulama hakikat, tak boleh. Kena cari ulama hakikat. Ulama dia, kena cari ulama dia. Kita cari kereta rosak, kita panggil pomen motosikal. Kita panggil pomen motosikal, dia kena panggil pomen kereta. Kena mesti pula, kena mesti. Dia tak boleh pula potong saga ambil. Ambil pomen potong saga, pergi mesti. Rosak. Itu kereta sama kereta. Mesti kena mesti. Ini sekarang jadi macam tu. Kita duk syariat, hantam hakikat. Allah Akbar. Sudahlah. Kita buat kerja. Kita ibadat kepada Tuhan. Banyak taubat, kita mengaji bagi banyak. Cari cerita lain. Kadang saya tengok tak ada arah duk cerita ulama-ulama. Allahu Akbar. Banyak lagi ulama sesat. Yang memang ittifaq sesat. Cerita hak sesat tu. Yang sesat. Kadang Ibn Arabi ada orang yang tak kenal. Jangan sehingga menyebabkan orang kenal Ibn Arabi dengan sebab dia kafir. Jangan. Oh bahaya bapak ni. Kami tak mau dengar cakap kamu hukum Ibn Arabi, kamu bukan ulama. Kamu bukan ulama hakikat. Jangan-jangan ulama syariat pun tidak. Kitab apa yang kita mengaji? Ni nak bertiak lah. Tak boleh, tak habis pula bertiak ni. Dan iradat artinya berkehendak. Maknanya menjadikan sesuatu pada alam ini dengan ikhtiarnya, dan lawannya tiada berkehendak, seperti menjadikan sesuatu dengan lupa atau dengan lalai atau dengan elak. Dia buat sesuatu dengan kerana atau dengan tabiat. Lagu mana dengan elak? Dia buat sesuatu dengan sebab kerana sesuatu. Macam gerak jari, tergerak cincin. Tuhan tak perlu menggerakkan cincin. Kalau bahasa kita, cukup gerak jari, cincin tergeraklah. Ada orang kata begitu. Ni, serban saya bergerak. Saya kena gerak ke serban? Tak perlu. Saya gerak kepala, serban geraklah.
Kerana saya gerak. Jadi itu panggil elat maklul. Bila saya bergerak, itu elat. Maka tergerak serban tu maklul. Tuhan buat bukan kerana elat. Dia semua dia buat. Kita ahli sunnah ni, saya bergerak kepala ni, serban saya bergerak. Allah yang bagi bergerak. Kepala saya bagi, Allah bagi gerak kepala saya, dan serban tu Allah bagi gerak. Bukan saya gerak kepala dan serban tu tergerak dengan sendiri, dengan elat maklul dia bagi. Dah. Macam gerak jari, gerak cincin. Kita ahli sunnah, Allah yang menggerak jari dan cincin tu Allah yang gerak. Allah boleh buat jari gerak tanpa cincin gerak, dan cincin gerak tanpa jari gerak. Jari gerak tidak. Ni, Allah boleh buat cincin gerak tanpa jari bergerak, dan Allah boleh buat jari bergerak tanpa cincin bergerak. Kita bila gerak jari, geraklah cincin. Betul tak? Ada kita nak kena gerak cincin, gerak jari sudah. Tapi ahli sunnah, Allah yang bergerak jari, cincin tu Allah juga yang bergerak. Allah boleh menggerakkan jari tanpa gerak cincin, dan Allah boleh buat bergerak cincin tanpa gerak jari. Tapi Allah tak buat. Kalau Allah buat, kita gila. Duduk saya pasal serban bergerak. Kita gila. Ataupun kepala kita bergerak, serban tak gerak. Lari habis, gila habis. Anak-anak murid habis. Berserak lari. Tuhan dia tak buat macam tu. Takut kita gila. Dia sayang kita. Mana ustaz bila gerak jari, gerak cincin. Jangan. Kamu jangan cabar Tuhan. Tuhan buat tak ni, kamu lari kot. Cincin bergerak. Dia bergerak. Jari dia lah. Gila. Dah lah gila. Tak boleh berhenti gila. Sampai ke mati. Gila lah. Nak macam tu. Tuhan dia boleh buat. Ada zaman Nabi, dia pesenda. Nabi kata, bila kamu bangun pagi, kamu basuh tangan. Sebab kamu tak tahu di mana tangan kamu pergi. Dia ni pesenda. Dia kata apa? Tangan nak pergi mana? Pagi esok, tangan duduk dalam ni. Ni, dalam punggung ni, dalam ni. Bukan kat punggung, dalam. Peluk masuk. Allah tak buat. Nak sangat. Jangan cabar. Kita diam sudah. Tuhan dia boleh buat cincin gerak tanpa jari gerak, dan jari bergerak tanpa cincin gerak. Macam mana tu? Tak ada macam. Habis? Tak habis. Lagu mana? Tak ada lagu. Pah benda UMNO budak, PH budak, PR apa benda. Itu jawapan saya. Nak tanya habis macam mana? Jangan nak tanya macam. Nyawa kamu duduk mana? Tak tahu. Nyawa pun tak tahu duduk mana. Nak tanya si pencipta nyawa. Lagi kamu tak tahu. Tak tahu itu dah tahu. Itu hebat Allah. Bila kita tahu, maknanya apa? Akal kita ni mampu mengenal Allah, mampu mengimajinasikan Allah. Tak boleh. Akal kita tak boleh mengkhayalkan Allah, tak boleh. Tak boleh mengkhayalkan Tuhan. Nak imajinasikan Tuhan tak boleh. Imajinasi ni ciptaan akal. Kerik dulu kira. Tuhan, akal ni Tuhan yang cipta. Mana boleh dia nak mencipta yang mencipta dia. Dia tak boleh mencipta yang mencipta dia. Yang dicipta tidak boleh mencipta. Kena faham kaedah tu. Banyak benda lah kena mengaji. Banyak kaedah pelik-pelik saya, tapi tak boleh nak cerita lah. Kita mengaji sehari. Faham tu tuan? Mengaji sehari. Ni bukan mengaji 2 hari atau 5 hari. Mengaji sehari. Sekurang-kurangnya hari ni baru pernah dengar. Kalau pertama kita dengar, baru terkejut. Oh, terkejut. Terkejut. Ataupun sekurang-kurangnya dia tak faham bahawa dia faham bahawa dia tak faham. Itu sekurang-kurangnya. Bila kita mengaji tak faham, maka fahamlah bahawa kita ni belum faham. Saya ni tak faham lagi. Sebab apa? Tadi ustaz mengajar saya tak faham. Faham lah tu. Faham kata dia tak faham. Banyak orang dia tak faham kata dia faham. Sebab dia tak faham. Faham tu apa? Bila dia faham apa itu faham, maka dia fahamlah. Dia faham atau tidak faham. Dan ilmu artinya tahu, bukan tahu pengetahuan, tapi dia terjemah tahu tu maksud dia pengetahuan juga, tapi tak ada pilihan dah nak terjemah dulu. Dia terjemahlah dengan tahu. Kalau bahasa kita pengetahuan artinya tahu, maka tahu Allah Ta'ala itu tiada dengan belajar dan tiada dengan fikir dan nazar. Dia tak perlu fikir, dan nazar ni renung. Lawan ilmu jahil artinya tiada tahu. Tiada tahu suatu ni, ini jahil basit, tak tahu apa langsung. Jahil basit ni jahil 2 lapis. Apa jahil 2 lapis?
dia tak tahu kata dia tak tahu, dan dia tak tahu benda yang dia kata dia tahu. Faham? Lapis dia jahil dua lapis. Dia tak tahu kata dia tak tahu, dan dia tak tahu benda yang dia kata dia tahu. Contoh dia kata apa? Kaabah duduk di Madinah. Pertama dia tak tahu kata dia tak tahu. Kan? Yang kedua, dia tak tahu kata Kaabah tu duduk di Mekah. Itu jahil tu. Tiada tahu sesuatu. Apa mana? Jahil basit. Tiada betul. Tak. Atau tahu tiada betul dengan hakikat. Ni, tiada tahu ni jahil basit. Atau tahu tiada betul hakikat, ni jahil murakab. Silap tadi ni. Jahil basit ni tak tahu apa langsung. Jahil basit tidak tahu apa langsung. Mekah di mana? Kaabah di mana? Aku tak tahu. Dia tahu kata dia tak tahu, dan dia tak tahu Kaabah tu duduk di mana. Itu tiada tahu sesuatu. Jahil basit dia panggil. Jahil basita, basin ya ta. Atau tahu tiada betul dengan hakikat. Apa mana? Dia kata dia tahu, tapi tak betul hakikat. Maknanya dia tak tahu lah. Dia tak tahu kata dia tak tahu. Ini dia panggil jahil murakab, jahil bersusun. Mana dia tak tahu, dia kata dia tak tahu, dan dia tak tahu benda yang dia kata dia tahu. Ada orang dia tahu dan dia tahu kata dia tahu. Dia tahu dan dia tahu kata dia tahu. Ini orang alim. Ini orang alim tu. Dia tahu dan dia tahu kata dia tahu. Lepas tu dia mengajar. Ada orang dia tak tahu dan dia tak tahu kata dia tahu. Ini masalah kau, dia tak mau jadi duduk senyap, tak mau jadi imam. Ada. Dia tahu dan dia tak tahu kata dia tahu. Dia tahu, dia tak tahu, dia tahu. Ini duduk lebay, duduk senyap-senyap di kampung. Sebab dia kata aku jahil. Dia tak tahu kata dia tahu. Ada dia tak tahu dan dia tak tahu, dan dia tak tahu. Dan dia tak tahu kata dia tak tahu. Ini paling teruk. Ni dia tak tahu dan dia tak tahu, dia tak tahu. Ini paling dahsyat ni. Ni murakab. Dia tak tahu dan dia tak tahu kata dia tak tahu. Ni payah nak ajar ni. Hak ni mak nisbu kata, kecil-kecil tak mau nak mampus, bila besar menyusahkan orang. Mak nisbu kan? Dia tak tahu kata dia tak tahu. Kalau dia tak tahu, dia senyap tak apa. Ni dak melawan. Saya tak kata, mak nisbu kata kecil-kecil tak mau nak mampus, bila besar menyusahkan orang. Kasar bahasa orang Penang. Dia duduk lawan. Tak lawan tak apa. Dalam masjid kadang-kadang jadi. Dikira nak kritiknya. Dikira nak kritik ya. Ada jenis tu pun ada. Baik. Mustahil ia Allah jahil. Hanya wajib tahu selama-lamanya. Sebab apa? Sifat pengetahuan dia selama-lama ada dekat Allah, dan dia tahu selama-lamanya. Tu. Sebab sifat tahu Allah ni takluk tanjizi qadim. Sedia kala dia tahu. Dia bukan suluhi, tanjizi. Adapun tanda tahu Allah Ta'ala itu sekalian makhluk ini. Kenapa dia kata makhluk ini? Kalau makhluk ni tak ada, Tuhan ni tidak ada kudrat lah. Kalau makhluk tak ada, Tuhan tak ada ilmu. Kalau Tuhan nak ada ilmu, kalau macam mana nak ada makhluk kalau Tuhan tak ada kudrat? Tuhan buat dengan kudrat. Macam mana Tuhan nak ada ilmu, nak cipta pokok makhluk ni kalau Tuhan dia tak ada ilmu? Macam mana Tuhan nak cipta makhluk kalau dia tak ada? Macam mana Tuhan nak cipta makhluk kalau dia tak sedia? Macam mana Tuhan nak cipta makhluk kalau dia tak kodim? Kita tak kodim, betul kita tak boleh cipta makhluk. Kita tak sedia sebab kita tak boleh cipta makhluk. Allah ni, sebab tu makhluk ni dalil atas ada segala sifat-sifat ni. Saya ringkaskan itu. Dan hayat artinya hidup, ini perhidup. Maka hidup Allah Ta'ala itu tiada dengan nyawa dan nafas. Dia bukan hidup dengan nyawa dan bukan dengan bernafas, dan tiada dengan makan dan tiada dengan minum. Tuhan hidup, dia bukan dengan makan, dengan nyawa, bukan dengan nafas. Dia hidup dengan sifat perhidup. Sifat yang qadim yang ada dengan Allah. Sedia ada Allah, ada dia, ada Allah. Dia bukan Allah dan Allah bukan dia. Begitu. La hiya huwa wa la hiya ghairuh. Adapun tanda hidup Allah Ta'ala itu sekalian makhluk ini. Kalau Tuhan tak hidup, macam mana makhluk nak ada? Tuhan nak cipta makhluk kalau dia tak ada. Okey, senang je tu. Dan sama artinya mendengar.
Apa mendengar? Pendengar. Maka mendengar Allah Ta'ala itu tiada dengan telinga. Ya. Dia bukan nak cerita mendengar, pendengar. Tapi orang dulu dia terjemah pendengar dengan mendengar. Sebab tidak ada terjemahan yang lain. Tapi kita terjemah mendengar, kita faham mendengar yang macam mana tuan-tuan duduk dengar saya bercakap ni. Orang dulu dia terjemah mendengar, maksudnya pendengar. Apa pendengar? Maka mendengar Allah Ta'ala itu, pendengar Allah itu tiada dengan telinga. Lawannya tuli. Pendengar lawannya tuli. Mendengar lawannya tak mendengar. Yang lawan tuli ni pendengar ke mendengar? Kalau mendengar lawan tuli, siapa tak mendengar dia tuli. Betul tak? Kalau siapa tak mendengar dia tuli. Orang tidur dengar tak? Orang tidur dengar tak? Orang tidur, dia dengar tak? Kita cakap. Dia tuli tak? Tak. Berkata-kata bukan lawan bisu. Berkata-kata lawannya diam. Bisu perkata. Bila tidak ada perkata, bisu. Bila berkata-kata, lawannya bisu. Siapa tak berkata, dia bisu. Tuan-tuan semua bisu, saya seorang dia tak? Semua OKU. Saya seorang tak? Boleh ambil kad OKU sekarang. Nak pergi Tesco apa-apa, bila letak parking OKU. Dah. Mendengar, lawannya tak mendengar. Pendengar lawannya pekak. Melihat, lawannya tak melihat. Hak lawan buta tu perlihat. Berkata-kata lawannya tak berkata-kata. Melayu nama diam. Tu. Perkata tu baru lawan bisu. Asal begini. Berkata-kata lawannya tidak berkata-kata, namanya diam. Perkata lawannya tidak ada perkata, makna lawan maksud dia apa? Nama dia apa? Tidak ada perkata, bisu. Gitu. Tu bahasa ni. Saya tak mau tak ada nak tulis. Takut masa, kita nak jaga masa. Tu. Dan mendengar, maka mendengar Allah tiada dengan telinga lawannya tuli. Mustahil ia Allah tuli. Hanya wajib mendengar selama-lamanya. Sebab apa? Sebab sama ini takluk tanjizi qadim. Mana apa? Dia dengar zat Allah dan dia dengar sifat pendengar dia dengan pendengar dia. Adapun dalil sama Allah Ta'ala itu firman Allah Ta'ala, innallaha sami'un basir. Ada ya tu. Artinya bahawa Allah Ta'ala itu amat mendengar lagi amat melihat. Dia bila sama basar kalam ulama, maka datangkan ayat Quran kerana dia tak sebutkan makhluk ini. Nampak tak? Dia sebut tak makhluk ini? Dia tak sebut. Dia kata kitab-kitab jawi, kitab-kitab ni dia kena berguru. Tengok, yang lain semua dalilnya makhluk ini. Yang ni dia ayat Quran. Sebab apa? Sifat sama pasal kalam. Nak tahu dia, kita nak hukum Allah ni melihat, mendengar, berkata-kata, mestilah dengan melihat kepada ayat Quran. Sebab apa? Pokok tidak boleh membukti bahawa Allah tu berkata-kata dan melihat. Kita tengok pokok, Tuhan berkuasa. Tuhan melihat. Dah. Bila kita tengok pokok, kita boleh faham bahawa Allah berkuasa. Allah ada berkuasa dan berkuasa. Bila kita lihat pokok, kita boleh faham bahawa Allah Ta'ala ini ada sifat ilmu dan Allah Ta'ala mengetahui. Tidak macam mana nak cerita pokok. Tapi bukan bila kita lihat pokok, kita tahu bahawa Allah ni ada sifat beringat dan dia mendengar. Pokok tidak boleh membukti dengan dilalatul ahwal bahawa Tuhan tu ada sifat beringat. Sebab apa? Dia tak semesti nak buat pokok dia kena melihat dan kena mendengar dan kena berkata-kata. Ada orang yang dia buta, dia boleh buat, kita buta tak boleh buat. Ada orang yang bisu, dia boleh buat, kita tak boleh buat, yang kita yang boleh bercakap-cakap. Jadi buta, bisu, tuli ni bukan dalil di atas adanya makhluk. Faham? Berarti dia datang ke ayat Quran, ayat Quran tersebut. Dan basar artinya melihat, ini perlihat. Maka pelihat otak itu tiada dengan mata dan tiada dengan sebab cahaya matahari dan pelita dan lainnya. Lawannya buta. Lawan pelihat buta, bukan melihat lawan buta. Melihat lawannya membuta. Membuta bukan tidur, buat-buat buta tak nampak. Tapi kita Melayu ni membuta maknanya tidur banyak, memekak bercakap banyak. Dia asalnya memekak. Dia ni mendengar, lawan dia memekak. Apa dia? Buat tak dengar. Dia kalau berkata-kata, tak berkata-kata, dia panggil diam. Kalau mendengar, tak mendengar, dia panggil apa? Tak mendengar, dia panggil apa? Orang tidur, dia panggil apa? Dia tak pekak, dia tak mendengar, dia panggil apa? Kalau ikut memekak, memekak ni buat pekak. Tapi kita bila memekak, bertempik, dia masalah. Tak tahu nak terima. Saya sampai kelas, saya tak dapat lagi. Saya tak dapat lagi nak terima. Berkata-kata, lawan tak berkata-kata. Tak berkata-kata tu diam.
Mendengar, lawan dia tak mendengar, bukan pekak, tak mendengar. Tak mendengar tu apa? Asalnya memekak, tapi kita memekak kita guna kalimah lain. Dia tak dengar, dia sengaja dia tak mau dengar, memekak. Tapi memekak kita terima pasal lain. Sekarang tak boleh nak terima, saya tak boleh nak terima. Tu kena faham elok yang tu. Itu. Dan pelita dan lainnya, lawannya. Lawan melihat buta. Melihat bukan lawan buta, melihat lawan buta. Melihat lawan tak melihat. Tak melihat tu dia punya membuta. Tapi kita membuta apa dia? Tidak banyak. Mustahil Allah Ta'ala itu buta, hanya wajib melihat selama-lamanya. Sebab apa? Melihat itu takluk diri qadim. Apa makna? Allah sentiasa melihat dia, dan Allah sentiasa melihat akan pelihatnya dengan pelihatnya. Adapun dalil melihat Allah Ta'ala itu firman, dia tak kata makhluk ini, dia kata apa? Firman Allah SWT. Faham? Tu kita jawi kena faham elok. Tak ni ada orang kata apa? Tutup guru ni kita jawi dalil sifat lain dia tak tahu. Yang dia tahu sama pasal kalam je. Yang tak tahu. Tak tahu disiplin ilmu tauhid ni macam mana kita nak mengarah. Kita tak boleh kata dalil Tuhan berkata-kata makhluk ini. Makhluk ini tak boleh nak membukti bahawa Allah berkata-kata. Makhluk ni hanya boleh membukti Tuhan berkuasa, Tuhan berkehendak, dan Tuhan mengetahui, dan Tuhan hidup. Itu. Firman Allah Ta'ala, innallaha basirum bil ibad. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala itu amat melihat dengan segala hambanya. Habis. Dan kalam artinya berkata-kata. Kalam artinya berkata-kata, bukan berkata-kata, perkata. Tapi bahasa dulu dia tak ada bahasa lain, dia terima berkata-kata. Kita faham mana? Kalam berkata-kata, tak berhenti-henti. Tak. Kalau bahasa sekarang perkata, penutur. Bukan bahasa sekarang pun tak guna. Tapi Syekh Wan Ismail, dia ulama Patani yang mengarang kitab Baquratul Amani. InsyaAllah kalau ada kalau tak ada apa gangguan, kita akan baca bulan 4 ni di UKM, Matan Baqurah. Kalau corona ni tak melarat, kita baca di UKM. Berapa bulan tu Ustaz Zamri? Tu. Di UKM kita akan baca Matan Baqurah. Tapi kalau nampak, kalau corona ni nampak duk ni lagi, kita batal buang. Kita nak baca Matan Baqurah Amani. Kitab Baqurah ni lah yang mau popularkan terjemah dengan berkata-kata. Maka berkata Allah Ta'ala itu tiada dengan huruf, dan tiada dengan suara, dan tiada dengan satu lurah, tiada dengan satu bahasa daripada segala lurah bahasa yang baru ini. Lawannya, lawan kalam, kelu. Kelu pun bukan lawan dia. Kelu ni lawan bagi nafsani. Dia berkata-kata, lawannya berkata-kata, lawannya diam. Perkata, lawan dia bisu. Mau berkata-kata, baru lawan dia kelu. Boleh berkata-kata dan nak berkata, lawan dia kelu. Kelu ni boleh cakap tapi tak keluar. Ni dia berhujah, kita berhujah sampai dia kelu. Kelu ni hilang nafsani, hilang dia punya kalam hak duk ada hati dah. Dia tak boleh nafsani lah kat Tuhan, nafsani. Dia dalam dia hadis nafsi. Itu beza tu. Tapi tak apa, kita Jawi ni debat mudah-mudah dengan macam orang kampung. Cara mudah-mudah lah. Ni kalau nak detail ni 1 tahun ni. 1 tahun. Kita nak baca 1 hari. Faham saja? 1 hari. 1 hari pula bukan sehari semalam. Baik. Batu bila perkata mana huruf, mana ada suara. Mana ada bahasa Arab. Tapi berkata-kata mesti ada huruf, ada suara. Berkata-kata. Bila kita silap terjemah perkata dengan berkata, itu jadi rosak. Mana? Berkata Tuhan selama. Yang selama tu perkata. Berkata-kata tu bukan selama-lamanya. Iza arada sya'an ayyakula. Tuhan ni bila dia nak mengadakan sesuatu, dia kata. Wa illam yurid lam yakul. Kalau dia tak nak, dia tak akan kata. Jangan pula duk ambil video segerat, duk cerita. Saya kena kitab ni, saya kena tuduh macam-macam. Ikut saya tak bagi rakam, tak ada saya nak sebut. Rakam live saya tak apa benar. Ada pokok yang ambil sekerat, duk pergi bahas.
Kita panggil mai, dia tak mai. Kita kata jangan duk bahas dalam Facebook. Dia bahas dalam Facebook. Mari insya-Allah. Dia nak sembang. Jenis ambil video sekerat. Hak pok-pok ni lah ambil video sekerat. Kita dah. Lawannya kelu. Mesti Allah itu kelu. Hanya wajib berkata-kata selama-lamanya. Tuhan berkata-kata selama-lamanya, faham ke tak? Tak berhenti cakap. Kan? Takkan Tuhan tak berhenti cakap. Tuhan cakap apa? Tuhan sentiasa berkata dan mau berkata-kata. Saat ni saya nak tulis. Kalam ni saya tak apa nak bahas sangat. Saya pun tak suka bahas kalam dalam-dalam ni. Dan bagi saya kalam ni tak payah. Yang payah maknawiah nanti saya akan cerita. Maknawiah ni saya akan gulung nanti. Saya akan cerita pasal saya gulung. Nanti lepas ni zuhur ni kita akan baca laju lah. Kita akan ambil habis. Sebab apa? Habis lah. Sifat-sifat Rasul ni tak perlu kita hurai banyak. Adapun dalil Allah Ta'ala bersifat dengan berkata-kata itu, firman Allah Ta'ala wa kallamallahu Musa taklima, artinya berkata-kata Allah Ta'ala itu akan Nabi Musa akan sebagai berkata-kata. Hak ni memang Tuhan kata sungguh. Hak ni dia panggil apa? Kalam lafzi. Tuhan jadikan lapas. Hingga dalam kitab Syarqawi, dalam kitab Hudhudi Syarqawi dan kitab-kitab yang lain menyebutkan bahawa Allah Ta'ala jadikan suara sehingga Nabi Musa dengar. Ini salah satu kaul daripada Abu Hasan, Abu Mansur Maturidi. Kita nak pelik apa ada dalam kitab. Tak pelik Allah Ta'ala jadikan suara. Ini tak? Tuhan berkata-kata dengan kalam tak ada huruf suara. Itu perkataan Abu Hasan Asy'ari dan ditolak oleh majoriti ulama-ulama kalam. Kata Abu Ishaq Al-Isbrayini, kalam Abu Hasan Asy'ari tidak menghilangkan iskal. Lagu mana? Musa dengar kalam Allah tak huruf tak bersuara. Tak, Allah Ta'ala dengar kalam Musa dengan kalam Allah, kalam yang ada huruf dan suara. Allah jadikan lapas dan suara. Allah tak boleh jadikan. Allah tak boleh jadikan lapas suara kan? Itu. Tapi kita jadikan ni isu besar sampai mengkafir menyesatkan ulama. Allahu Akbar. Jadi sekarang akhir zaman sekarang. Orang pandai-pandai banyak daripada orang yang pandai. Orang pandai-pandai lebih banyak daripada orang pandai. Faham? Jadilah orang pandai, jangan jadi orang pandai-pandai. Jadilah orang pandai, jangan jadi orang pandai-pandai. Orang sekarang ni yang pandai-pandai banyak daripada yang pandai. Yang pandai-pandai lebih banyak daripada pandai. Kamu ni pandai-pandai. Tu pandai-pandai. Hak pandai tak banyak. Hak pandai-pandai banyak. Kalau pandai lagi teruk. Kalau pandai lagi teruk. Dia tak boleh banyak pandai. Pandai kena satu je. Allah. Nanti kami cadang lepas raya. Kalau jadi di UAE kita nak baca Syarqawi, nak cerita dalil-dalil saya sebut ni. Syarqawi Hudhudi. Syarqawi Hudhudi. Kita Arab. Kalau tak biasa jangan. Saat ni macam tikus tengok besi. Kita nak cerita hujah-hujah duduk rancang. Mudah-mudahan bagi jadilah. Tapi sembang budaya mai. Takut kami tak faham kena baca kitab lain, nak baca lah. Saya nak baca kitab Arab. Ni hak mana hak dalam dalil-dalil dalam Baqarah ni saya nak cerita, nak bongkar ni kita. Nak bongkar bang. Kita nak buat kuliah asatizah, kuliah ustaz-ustaz. Kita nak panggil semua siapa yang ada. Masa tu kita nak buka debat. Masa tu kita nak bagi dua meja. Saya baca dan dia baca. Dia tanya dan saya nak tanya. Saya bukan suka debat-debat, saya tak mau. Kalau nak bincang dalam kuliah ni. Dalam ni kita bincang. Debat tak jadi. Debat ni tak pernah jadi. Tak pernah berubah. Cuba tengok dalam Malaysia berdebat, tak pernah selesai. Sebab apa? Cari debat tu matlamat bukan matlamat nak cari kebenaran. Masing-masing nak tunjuk hebat. Saya tak suka debat. Saya suka main terus terang. Kalau ajak debat saya tak mau. Ustaz penakut? Ya, saya penakut. Senang jawab. Tak banyak cerita. Adapun dalil akal tanda bersifat Allah Ta'ala dengan sama dan bahasa negara itu, kerana jika tiada ia Allah bersifat dengan mendengar dan melihat dan berkata-kata itu, nescaya bersifat ia Allah dengan lawannya, iaitu tuli dan buta dan kelu, dicampur sekali. Dan jika bersifat ia Allah dengan lawannya, mana? Buta, tuli, kelu, nescaya kekurangan ia Allah, kekurangan ini lekeh, dan kekurangan Allah Ta'ala itu mustahil. Maka tetaplah Allah SWT itu mendengar dan melihat dan berkata-kata. Maksud melihat mendengar ni, Tuhan sentiasa berpelihat, berpendengar dan berperkata. Saya nak cerita
nak nikah sikit dalam. Kalam ni. Kalam kalau ikut pembahagian dalam kitab dia dua ya. Kalam an-nafsi, kalam an-nafsi. Dalam kitab dua ni min haitsu al-ijma', dari sudut ijma'. Kalau kita nak cakap dengan borong di rumah, dua ni ya. Yang ni kalau kita sebut nafsani dia kata dalam kitab nafsi lagi ya. Dia ni hal yang ijma'. Ini memang dua ni saja. Tapi bila kita gali dalam kitab-kitab dan kita berbentar lagi ilmu, dia akan keluar ni, dia akan jadi empat. Nafsi ni kalam ismi, kalam ataupun dia panggil nafsi juga. Ni yang orang keliru ni, dia panggil nafsi juga dan dia panggil ismi. Satu lagi an-nafsani. Nafsani ni kalimat-kalimat yang sekian doa dari Allah yang Allah Ta'ala cakap nanti di akhirat. Allah Ta'ala dia nak cakap kita di akhirat nanti. Sekarang doa ada kalimat ni. Dia bukan kata sekarang tidak ada apa kata. Dia tak tahu benar apa dia nak cakap, kemudian baru dia nak cakap dah. Allah Ta'ala kata tidak jahil. Dia nak cakap ni sekarang ada. Allah dia cakap ini Muhammad nanti. Sekarang kalimat ni ada. Kalau kita kata dia tak tahu kalimat tidak ada mana, Allah Ta'ala jahil. Dia tak cakap apa kat Muhammad sekarang. Boleh kita kata ni Allah tak tahu apa dia nak cakap. Tak boleh, sekarang dia ada. Seperti dalam Quran kita, jika air laut dijadikan dakwah dan pokok-pokok dijadikan pen, disediakan mana tidak kalimatullah. Kalimat Allah yang ada di Allah akan habis. Walau jika ini sini mana saya campur ayat. Bukan campur benda, saya ada dua ayat. Walaupun kamu datang air laut seumpama yang ada sekarang, tak tulis, tak ada lagi kalimat yang ada di Allah. Ni, kalau air laut dijadikan dakwah, pokok-pokok dijadikan pen, kamu takkan habis nak tulis kalimat yang ada dekat Allah. Walaupun kamu datangkan air laut seumpama itu. Kalau dalam ayat yang lain bisa mati abun mana tidak. Walaupun ini 7 kali ganda air laut yang ada sekarang tak habis. Air laut itu cukup banyak. Betul dunia yang paling luas adalah yang lain dah sedikit, yang lain semua itu. 7 kali air laut tak habis yang ada dekat Allah. Allah dia cakap kita banyak. Itu dia panggil kalimat nafsani. Ini. Lafzi pula dia keluar mana? Al-Masdari. Ini berkata-kata. Ma hasala bil masdar. Ini perkataan. Ini berkata. Ini mahu berkata-kata. Mahu ni apa? Sentiasa doa dalam keadaan. Dia setiap bersedia untuk berkata-kata kepada dia sendiri. Sekarang siap. Kalau orang tadi tengok cadang ni takut orang tidak faham. Patutnya cadang tu. Tuhan sentiasa cadang nak pakai cadang. Sentiasa cadang juga. Tu ada siap. Tu sedia siap sekali. Berkata lawan dia bisu. Mau berkata-kata lawan dia keluh. Keluh ni bila tak boleh nak cakap, hilang dia. Apabila nak sani dia hilang. Bila nak sani hilang. Tapi dekat Allah nak sani, dekat kita dah bagi. Dia bagi hadis nafsi. Macam ustaz dia nak ceramah, dia siap-siap di kepala dia apa dia nak cakap. Itu hadis nafsi. Bila dia jadi takut, keluh, apa? Hilang. Hadis nafsi hilang. Jadi keluh lawan dia mau berkata-kata. Berkata lawan bisu. Berkata-kata lawannya diam. Lawannya diam. Berkata-kata lawannya tuan-tuan sekarang diam. Bukan keluh, bukan bisu. Diam. Ini adalah lawan. Ini biasa perkataan ini. Mas Jali ini berkata-kata kita mengeluarkan perkataan bercakap. Walaupun tuan-tuan tak dengar suara, tuan-tuan tengok di luar tak dengar, tapi tuan-tuan tengok saya hidup. Itu perkataan. Ini perkataan. Tuan-tuan dengar perkataan. Itu mahasiswa
dalam Islam. Perkataan ini disebutkan dengan sorok. Tapi kalau kita jawab, tuan-tuan tengok saya dulu. Tuan-tuan tahu saya sedang berkata-kata. Walaupun tidak ada sorok. Batu masdar ini keluarkan perkataan. Ini perkataan yang hasil daripada berkata-kata. Nampak? Berkata, mau dan nak berkata. Lawan semua lain-lain. Kita jadi sekarang, kita jadi masalah pada berkata-kata, lawannya bisu. Sebenarnya berkata-kata lawannya dia tidak mau berkata-kata. Dia boleh dua ni. Berkata lawannya bisu ataupun lawannya kelu. Boleh juga. Boleh. Lawannya kelu. Bila dia boleh lawannya kelu dia boleh. Sebab dia boleh sukut nafsi ataupun sukut nafsani. Cuma kelu kita ni macam lain. Kelu ni tak terucap, hilang habis kalimat. Ini bahasa ni payah ni. Saya buat rumuh gitu ya. Dekat lain tempat dia kita tak dekat lain. Ya. Dan kekurangan otak-otak itu mustahil, maka tetaplah otak itu mendengar dan melihat dan berkata-kata. Dan kaunuhu qadiran, artinya keadaan Allah yang kuasa, melazim ia akan kudrat. Okey, saya nak cerita ni nanti saya nak gulung. Saya nak cerita maknawiyah, kemudian nanti saya nak baca laju. Tuan-tuan kias sendiri. Maknawiyah ni, apa tujuan maknawiyah? Maknawiyah ni peranan dia ialah memahamkan kita bahawa ma'ani ni ada di Tuhan. Ma'ani ni ada di Tuhan, ada di Allah. Itu peranan dia. Oleh kerana Allah ada, ma'ani itu ada, jadi ulama takut bahawa Allah lain, ma'ani lain. Jadi perlu dibuh sifat maknawiyah. Maknawiyah ni apa dia? Apa peranan dia? Peranan ialah memberitahu pada kita bahawa tertambat sifat ma'ani di Allah, tak pergi mana-mana. Jadi di situ keluar dua perkataan. Perkataan Abu Hasan Asy'ari, perkataan Abu Mansur Maturidi dan ulama-ulama yang lain. Itu salah satu dua qaul Abu Mansur Maturidi. Jadi kita buh Sanusi lah yang mempopularkan maknawiyah ni. Jadi Abu Hasan Asy'ari 13 je, maknawiyah dia tak bilang. Tapi dia pegang. Dia tak bilang tapi dia pegang. Adapun Abu Mansur Maturidi, dia bilangkan maknawiyah. Takut kita silap faham. Ma'ani lain, Allah lain. Jadi bila ada sifat ma'ani, maknawiyah, maka kita faham ma'ani tak pergi mana, hanya ada di Allah. Tertambatnya ma'ani di Allah ataupun adanya ma'ani di Allah. Bila kita faham maknawiyah itu adanya sifat ma'ani di Allah, maka itu Abu Hasan Asy'ari ambil tibari. Adapun Imam Sanusi, satu sifat yang menambat sifat ma'ani di Allah, dia panggil hal. Itulah kau, halakauni qadiran, halakauni muridan, halakauni, itulah dia panggil, sehingga jadi 20 sifat. Saya tak boleh cerita banyak, masa kita tak sempat. Maknawiyah ni bagi saya sifat paling bahas, sifat paling payah, sebab banyak orang tak faham. Bila kita tak faham kita takkan faham maknawiyah. Maknawiyah ni keadaan Allah yang berpelihat, keadaan Allah yang berperkuasa, keadaan Allah yang berpendengar, bukan keadaan Allah yang mendengar. Itu tak cerita apa keadaan Allah mendengar. Nak cerita apa Tuhan mendengar. Kita bukan nak cerita Tuhan mendengar. Itu kerja dia. Hak kita nak cerita sifat mana pendengar, berpendengar. Faham? Kalau tak faham tak apa, ini memang dia payah. Sehingga hak ni, sehingga anak cucu cicit pada sendiri pun banyak tak faham. Anak cucu cicit pada ada kitab-kitab yang anak cucu cicit pada sendiri pun tulis macam lain. Kalau tengok kitab Tok dia sekarang, kitab Tok Perigi, Tok saya, Tok Iman Gok Payang, dia terjemah keadaan Allah yang berperkuasa, bukan keadaan Allah yang berkuasa. Okey, saya nak laju, saya nak berhenti. Dan kaunu qadiran, artinya keadaan Allah yang kuasa, ini yang berperkuasa, ataupun keadaan Allah yang ampunya perkuasa. Melazim ia, keadaan Allah yang kuasa akan kudrat, mustahil yang lemah, hanya wajib yang kuasa selama-lamanya Allah. Artinya, dan kaunu muridan, artinya keadaan Allah yang berkehendak. Melazim ia, keadaan Allah yang berkehendak, yang berkehendak, bukan berkehendak. Keadaan Allah yang berkehendak. Yang melazim ia akan iradat. Mustahilah ia keadaan Allah yang berkehendak, yang tiada berkehendak, hanya wajib berkehendak, yang berkehendak selama-lamanya. Kita jangan terjemah yang berkehendak, yang melihat, keadaan Allah yang melihat. Kita tak bahas yang tu. Dia kena faham konsep maknawiyah. Maknawiyah ni tujuan dia nak menambahkan sifat ma'ani di Tuhan. Nak memahamkan bahawa ma'ani ni tak pergi mana, hidup kat Tuhan. Itu maknawiyah. Lepas tu saya suka tanya, kenapa
nafsi tidak ada nafsiah, nafsiah tidak ada nafsi? Kenapa salbiah tidak ada salbi? Kenapa ma'ani maknawiyah? Jawab tu dulu. Saya nak tanya soalan-soalan tu. Kenapa ma'ani kena ada maknawiyah? Kenapa tidak ada nafsi, nafsiah, salbi, salbiah, tapi ma'ani maknawiyah? Tu. Sebab sifat lain bukan wujud. Sifat lain bukan ada diri. Tapi ma'ani ada diri. Perlu dia ada ada sifat lain yang menyokong, yang memahamkan, menampak sifat ma'ani di Tuhan. Abu Hasan Asy'ari tak perlu ada hal. Al-hal muhal. Abu Hasan Asy'ari. Dia hanya bilang 13 saja. Maknawiyah dia tak bilang lah. Tak perlu kerana Allah yang berperkuasa. Tak perlu. Bila ada ma'ani mesti duduk kat Tuhan. Sebab sifat dia mesti ada di zat. Itu perbahasan kalau bahas panjang. Okey. Saya nak habis tu je. Dan kaunuhu aliman. Artinya keadaan Allah yang tahu ni, yang berpengetahuan. Melazim ia keadaan Allah yang pengetahuan akan ilmu. Mustahil ia Allah yang jahil. Hanya wajib yang tahu selama-lamanya. Dan kaunuhu hayyan artinya keadaan Allah yang hidup, yang berperhidup. Melazim ia akan hayat. Mustahil. Melazim apa makna? Menunjukkan kata adanya hayat di Tuhan. Mustahil ia Allah yang mati. Hanya wajib yang hidup selama-lamanya. Dan kaunuhu sami'an artinya keadaan Allah yang mendengar. Melazim ia keadaan Allah yang mendengar akan sama. Maknanya bila kata Tuhan ni berpendengar, makna ada pendengar di Tuhan yang berdiri, yang ada kepada zatnya Allah. Mustahil ia keadaan Allah yang mendengar tadi, yang tuli. Hanya wajib yang mendengar. Mustahil ia Allah yang tuli dan hanya wajib yang mendengar selama-lamanya. Dan kaunuhu basiran artinya keadaan Allah yang melihat, yang melazim ia akan basar, yang berdiri kepada zat Allah, yang ada di zat Allah. Mustahil ia Allah yang buta, hanya wajib yang melihat selamanya. Dan kaunuhu mutakalliman artinya keadaan Allah yang berkata-kata, yang melazim ia akan kalam, yang berdiri, yang ada kepada zat Allah. Mustahil ia Allah yang kelu, hanya wajib yang berkata-kata selama-lamanya. Nampak tak? Yang berperkata selama-lama, bukan berkata selama-lama. Berhenti cakap tak berhenti. Bukan. Adapun yang harus pada hak Allah SWT itu berbuat tiap-tiap mungkin atau meninggalkan dia. Lawannya tiada harus. Apa? Seperti ini misal tiada harus. Wajib atau mustahil. Wajib buang alif tu. Wajib buang alif tambah alif tu dekat depan waw. Wajib atau mustahil. Maka itu wajib atau mustahil? Mustahil. Tiada harus itu, mustahil tiada harus itu. Hanya harus selama-lamanya. Tuhan buat kita ni tak wajib dan tak mustahil. Harus selama-lamanya. Dia buat apa segala benda, semuanya harus. Dia bagi iman, dia bagi sihat, dia bagi apa semua harus. Itu saya tak mau bahas. Cerita dia senangnya tu. Itu. Maknawiyah ni memang agak sukar sikit. Saya cerita tu cukup dah. Tapi kalau tak faham pun memang maknawiyah ni memang payah. Saya kalau tanya sifat mana payah, maknawiyah paling payah. Sebab apa? Maknawiyah ni banyak orang tak faham. Dan orang menganggapkan maknawiyah senang, lalu orang tak faham. Bila kalam, orang menganggap kalam tu payah, lalu mereka usaha memahami. Dan maknawiyah sifat kalam, kalau tuan-tuan tak faham pak ni pun tak merosakkan akidah. Tapi maknawiyah ni kalau tuan-tuan tak faham, dia boleh merosakkan akidah. Macam kita kata apa? Abu Hasan Asy'ari menolak Tuhan berkuasa, hal Allah berkuasa. Abu Hasan Asy'ari menolak hal Allah yang berperkuasa. Satu sifat hal yang berperkuasa dia tolak. Berkuasa siapa tak tolak, itu maknawiyah yang mujma' alaih. Siapa tak tolak, dan Fadilah kata siapa-siapa menolak maknawiyah kafir, itu maknawiyah lain. Itu maknawiyah lain. Nak kena tulis maknawiyah pula. Nanti kita terpaksa kena laju lah tuan-tuan. Kita dah cakap banyak Nanti sifat Tuhan ni saya nak lanjut. Sifat Rasul saya nak lanjut. Dia kau ni maknawiyah ni dia ada makna kau dulu dan qadiran. Hala kau ni qadiran. Nilai al-qaul qadiran atau al-qadiriyah. Ini semua istilah dalam kitab-kitab besar ya. Al-hal kauni qadiran ini hal. Ini 20 sifat. Kaum qadiran keadaan Allah yang berkuasa. Saya tak ini kepecah lagi. Ini amrun i'tibari. Ini 13. Dia tak bilang. Al-qaul qadiran
Ini keadaan Allah yang berkuasa. Ini keadaan Allah yang berkuasa. Ini hal keadaan Allah berkuasa. Ini keadaan Allah berkuasa. Ini maknanya yang berjumlah alih. Ini dalam faidah dah siapa tolak tapi ini maknanya lain. Ini ijma' al-mujma'u alaiha ijma'ul hali. Khilaf. Kaum ni asalnya dia ada dua. Tetapi saya bahagikan tiga. Dia maknanya betul-betul ini. Ka waw ini maknanya. Ka waw ini maknanya. Halakul qadiran maknanya hal. Ada dua. Kaum qadiran maknanya mutibali apa kana sya'an. Al-qaul qadiran ini semua sepakat keadaan Allah yang berkuasa. Ini hal keadaan Allah yang berkuasa. Ini keadaan Allah yang berkuasa. Keadaan bukan hal keadaan. Ini keadaan Allah yang berkuasa. Faham tak? Dah tak faham dia yang baca kitab ni. Dalam faridah kata siapa menolak maknanya kafir, maknanya dia tak faham faridah. Dia tak faham faridah. Jadi kita berhenti dekat tu. Ketahui olehmu sifat yang 20 itu terbahagi atas 4 bahagi. Pertama nafsiah, wujud, kemudian maknawiah. Nanti kita akan cerita sifat-sifat tu. InsyaAllah bila habis tuan-tuan. Nampak di belakang ni kita laju saja, tak ada apa di belakang ni sifat-sifat Rasul. Cuma nanti kita nak kena bahas ni sifat nafsiah, salbiah, maknawiah tu. Lepas tu kita laju. Saya ni kalau saya laju memang laju sungguh. Tu. Takut ada risau, pasal tak habis dah. Habis. Tu. Kita ambil berkat habis dulu. Nanti kalau hak baru, nanti pelan-pelan kita mengaji kat guru lain ataupun kita ikut daurah-daurah yang ada. Jadi sekadar tu dulu. Ketahui olehmu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab.